kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Generasi Y. Okey, kalau ada yang sekarang ini ya yang pernah berkata bahawa pergilah bahagia, saya tak nak pun bahagia, anda kena masuk hospital bahagia. Sebab dia tolak bahagia. Dia tak nak bahagia. Kalau ada orang macam tu juga, saya tak tahulah ya. Jadi kalau kita sebut tadi mengenai bahagia yang sangat subjektif, dan apabila tadi kita sentuh mengenai target yang telah pun dia dapat, dan kita kena seterusnya adalah moving target. Di mana setelah kita dapat kebahagiaan itu, kita rasa tak sesuai, kita akan terus menerus untuk mencari target yang lain untuk mencapai kebahagiaan yang maksimum dan kekal abadi mungkin. Okey, jadi mungkin kita tanya dengan Pika, bagaimana agaknya di usia anda ya 22 tahun remaja sekarang ini, apa yang membuatkan anda bahagia? Nak juga kami yang 19 tahun ni tahu juga kan. Okey, macam mana? Pada masa sekarang, apa yang membuatkan saya bahagia ialah semestinya keluarga, kawan-kawan, dan selain tu saya buatlah macam apa yang saya suka. Contohnya macam buat kek ke, jual ke, design tudung. Selain tu macam kita kena sentiasa buat baik dekat orang lah. Sebab bila kita buat baik dekat orang, kita akan rasa bahagia tu lah. Sebab kita buat baik, so hati kita rasa tenang. Tenang tu sebenarnya satu bahagia. Okey, betul kalau kita tenang, kita rasa bahagia. Tapi tak semua macam Pika. Dan kebanyakan remaja-remaja sekarang kan, ada setengah pada mereka ialah ada yang semakin bijaksana, semakin ekstrim kadang-kadang. Kebahagiaan yang dah ada tu mereka tak nak. Mereka tahu benda tu menjaminkan kebahagiaan, tetapi mereka nak yang lebih mencabar. Kan? Jadi bagaimana individu yang sebegitu nak mencabar bahagia, apa benda bahagia macam ni nak lain sikit lah. Mungkin bagi saya mungkin itu satu kekeliruan identiti lah. Kekeliruan identiti atau keliru untuk mencari sesuatu dalam hidup. Minta maaf saya cakap para remaja di luar sana, sebab kami dulu pun asalnya remaja dan sekarang ni retua. Retua sikit lah, retua sikit kan. Asalnya daripada remaja juga. Itulah kehidupan remaja. Remaja ni sebenarnya satu sifat semula jadi remaja, dia suka kepada cabaran. Kalau remaja yang tak suka kepada cabaran, itu sebenarnya bukan remaja yang sebenar. Suka kepada cabaran itu bagus. Kerana dengan suka kepada cabaran itulah mampu untuk bina diri kita, mampu untuk kita meneroka masa depan. Contoh, saya tak nak bawa yang jauh, saya bawa contoh yang sebelah saya ni. Kan, dalam usia baru 22 tahun, kan? Dalam usia baru 22 tahun, baru lepas mengajar di peringkat diploma, dah cuba berusaha untuk meneroka satu bidang yang baru, bidang perniagaan. Saya kira satu benda yang cukup bagus. Jadi dalam soalan ini para remaja, okey, sahabat-sahabat di luar sana, dalam kita mengejar kebahagiaan, kononnya atas dasar mencari satu kepuasan yang kadang-kadang belum tentu kita akan dapat. Saya ulang. Nak cari kepuasan kononnya yang belum tentu kita akan dapat. Dalam soal ini pertimbangan akal cukup penting. Kita tengok benda itu sesuai atau tak untuk kita. Jangan sampai merosak ataupun menghancurkan diri sendiri. Saya ulang, jangan sampai merosak atau menghancurkan diri sendiri. Sebab remaja hanya sekali. Maaf saya cakap, saya kurang bersetuju kalau dikatakan bahawa di usia remaja ini masuk untuk enjoy. Saya minta maaf saya cakap, saya kurang bersetuju. Sebab di usia remaja inilah adik-adik di luar sana mempunyai tenaga yang cukup kuat, mempunyai daya fikiran yang cukup hebat, mempunyai segala-galanya, masa yang cukup banyak. Jadi ambil ini sebagai satu peluang yang terbaik. Teroka diri sendiri, cari kekuatan diri untuk mencapai kebahagiaan yang sepatutnya kita capai dalam usia seperti Abang Sam sekarang ini. Okey. Macam abang yang bahaya kan? Bahagia. Oh, saya ingat bahaya. Ya tak? Macam abang yang bahagia tak sekarang ni? Alhamdulillah. Bahagia. Tengok mata pun dah tahu bahagia. Alamak. Saya seronok dengar Abang F cakap. Saya ulang Jadi remaja kat luar sana, 2 kali pengulangan tu, ini bermakna kita kena beri penekanan lah. Ya, betul. Memang biasa remaja untuk enjoy, remaja untuk terokai sesuatu yang baru. Saya nak sebut, bukan bermakna di usia remaja tak perlu gembira, tak. Bukan, enjoy our life. Kan? Betul. Hidup mesti diteruskan dalam keadaan tenang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan seronok, dalam keadaan bahagia. Tapi dalam masa yang sama, jangan sampai kononnya kita capai kebahagiaan tapi hakikatnya kita rosakkan diri kita sendiri. Okey, jadi jom kita baca Facebook rakan-rakan kita yang sekarang tengah berbahagia menaik di rumah sambil pakai handphone dekat. Alright, kita ada Liza. Katanya, okey, Liza Amelia. Ibadah berterusan, campur karier yang terjamin, campur keluarga yang sempurna, jawapannya bahagia. Haji Wali Haji Sismat ni berada di Brunei, katanya kita mesti bahagia dengan keluarga, ibu bapa, kawan, sepupu kita dan kekasih hati.
Wow. Boy, jiran tak masuk pun. Okey. Si Syidah pula katanya, hati senang, campur hidup tenang, jawapannya hidup bahagia. Airul pula kata, mulakan hari anda dengan senyuman, lalui hari anda dengan senyuman, akhiri hari anda juga dengan senyuman. InsyaAllah bahagia. Ya? Wow. Bagaimana pula dengan mereka yang tak ada gigi? Okey, seterusnya Putra Lilith. Ambillah waktu untuk berfikir sebab ia sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk belajar sebab ia sumber kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai sebab ia anugerah istimewa dari Allah. Ambillah waktu untuk berdoa sebab ia sumber keterangan. Ambillah waktu untuk beramal sebab ia kunci ke syurga. Itu makna bahagia yang sebenar. Alhamdulillah, indah sungguh antara komen-komen yang dikongsikan ya. Ini kita dapat lihat ya. Sekarang ni saya dari kebanyakannya yang mengatakan remaja sekarang suka main-main, tapi sebenarnya di sudut yang lain, remaja kita sekarang ada juga yang dah mula mengorak langkah seperti Abang F katakan, mencuburi sesuatu yang baru, dekatkan dengan ilmu agama, sesuatu yang bagus sebenarnya, selain daripada mereka melakukan apa yang mereka suka. Dan bila kita tengok ada juga yang mempersoalkan mengenai kebahagiaan. Tadi kita dah sentuh, remaja tu dia tak ada identiti. Dan bahagia yang datang sekejap, ianya datang sekejap lepas tu pergi, datang sekejap pergi. Jadi Fika, pernah tak awak rasa macam tu? Awak rasa bahagia tapi satu hari je, besok dah tak dah. Okey, mungkin benda tu berlaku bila shopping kot. Masa membeli belah tu rasa bahagia. Lepas tu tengok pers apa tengok dah tak bahagia dah. Itu dah alamak. Betul lah, alamak. Dia memang terlebih pada wanita. Sebab wanita yang selalu shopping kan. Yalah, kita yang lelaki nak teman wanita shopping pun tak bahagia. Betul lah kan, kita pergi nak shopping ni, okey I teman you, tapi sebenarnya perasan tak sama ada suami ataupun teman lelaki, mereka akan duduk jauh, duduk mengenangkan nasib. Yang wanita, abang yang ni cantik, beg ni cantik, OMG. Lepas tu dia membeli kan, dah balik rumah, abang kat sini tak sesuai lah, boleh tak bagi jiran? 2 kali hampa, satu nak bayar hampa, dah sampai rumah pun hampa juga Jadi bagus juga contoh yang awak berikan, kebahagiaan yang tak berpanjangan. Jadi macam mana Abang F? Sebab itulah saya katakan sebentar tadi Abang M dengan Cik P. Jadi Cik. Pika jadi Cik P lah. Okey, Cik P. Sorry Pika. Okey. Apa yang penting sekarang ni, kita kena kenal pasti. Kita kenal pasti Tuhan bagi kita kebijaksanaan untuk berfikir. Dan remaja, saya nak sebut di sini bila oleh kerana generasi Y berkisar pasal remaja. Para remaja di luar sana, main itu penting, tapi jangan sampai main-main. Saya ulang, main itu penting, tapi jangan sampai main-main. Maksudnya dalam kehidupan kita ini, apa saja kita nak buat, kita mesti enjoy. Itu yang penting. Kita kalau kerja, kita mesti seronok bekerja. Kalau belajar, kita mesti seronok kita belajar. Kalau pergi shopping, kita mesti seronok shopping. Amboi. Apa saja yang kita buat, kita seronok. Tapi dalam masa yang sama, Tuhan bagi pada kita akal untuk menimbang. Jangan lupa yang itu. Jangan tinggalkan akal kita. Tuhan bagi akal untuk kita menimbang, Tuhan bagi akal untuk kita berfikir. Gunakan kebijaksanaan akal tersebut supaya bahagia yang datang itu bukan seketika. Dia akan berpanjangan. Jaga dan hargai. Yang penting bahagia yang kita dapat, jaga dan hargai. Kita bela, kita belai, kita usap dia elok-elok, kita bajai dia. Amboi. Ayat sastra ni bro. Kan? Barulah insya-Allah kejayaan tersebut akan berkekalan, insya-Allah, usaha dengan doa. Jadi bahagia yang kita dapat tadi, kita dah tahu bagaimana untuk nak mengekalkannya. Okey, dan sekarang ini ada pula orang yang berkorban demi kebahagiaan orang lain. Bagaimana dengan Pika? Awak pernah tak menjalani situasi yang mana tak apalah, saya korbankan demi dia, untuk dia. Hey, untuk dia. Okey, jadi awak korbankan kebahagiaan awak demi orang lain. Tak kisahlah sama ada kekasih hati ataupun jiran anda, mungkin dalam keluarga sendiri, kawan-kawan kan. Pernah tak? Perit tak berkorban untuk orang lain ni? Sebenarnya kalau macam saya cakap tadi, kalau kita buat baik kat orang, sebenarnya itu bagi kita satu ketenangan. Ketenangan tu bagi kita dalam masa yang sama, bagi kita bahagia. Tak semestinya kalau macam kita buat baik dekat orang, walaupun kita terseksa sekejap, itu makna kita takkan dapat dah bahagia tu. Sebenarnya lepas tu kita akan dapat lagi, lebih lagi kalau kita berkorban untuk orang tu. Okey, nampak hebatnya dia ni ya. Sabar bang. Kesatkan air matamu.
Okey. Saya heran tengok abang-abang kat depan ni. Saya pun heran juga kat dia. Senyumnya lain macam. Senyum dia lain. Berbanding dengan saya mula masuk tadi. Iyalah. Saya seorang dia tengok jam. Sekarang dia tengok ke depan. Bagus. Bagus. Janji anda bahagia. Okey, jadi berkorban tadi kata Pika kalau kita dah berkorban ikhlas nescaya akan ada datang kebahagiaan itu betul. Tapi kadang-kadang ramai yang berkorban tetapi luka dan luka itu tak dapat disembuhkan. Apabila berkorban demi orang lain. Yang itu kita risau. Kerana dia ingat dia berkorban tu akan berbaloi. Tapi rupa-rupanya sayang. Sebenarnya sia-sia saja. Tak apa, kejap lagi kita akan sambung abang. Okey. Jadi untuk anda semua yang pernah mengalami situasi begini dan masih lagi terluka hatinya sampai sekarang belum dapat lagi diubati. Okey, kejap lagi kita dengar apa abang F akan katakan kepada anda. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan sama-sama Generasi Why. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Kembali bersama dengan saya Muaz Muhammad dalam Generasi Why. Okey, jadi minggu ini kami kembali lagi bersama dengan anda untuk Generasi Y yang berada di luar sana, yang sememangnya bersemangat, yang baru saja menceburi sesuatu yang baru. Jadi selamat mencuba kepada anda. Seperti biasa, hari ini saya bersama dengan kumpulan cahaya dan juga ada tetamu kita, serta tidak dilupakan penonton-penonton kita yang merupakan pelajar Uni KL MIIT. Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai bahagia itu satu pilihan. Tapi izinkan saya dulu mengambil mic ini. Terima kasih Izzuan. Awak bahagia tak Wan? Cukup bahagia. Okey, cukup bahagia. Jadi sebenarnya bila kita sebut mengenai bahagia ini merupakan sesuatu yang subjektif, kerana kebahagiaan yang kita kecapi tidak akan sama dengan individu yang berada di sebelah anda. Betul? Jadi apa kata kita tanya dulu dengan rakan-rakan kita Okey, siapa namanya? Apa yang membuatkan awak bahagia? Family. Dan bagaimana pula dengan awak? Shopping. Wow, shopping. Alright. Dan yang terakhir mungkin, apa yang membuatkan awak bahagia? Duit. Okey. Jauh sikit. Sebab dia duit yang membuat dia bahagia. Okey. Jadi kalau kita dengar tiga suara dan juga pendapat yang berbeza, betul? Kan? Tadi duit, shopping dan juga family. Ini bermakna semua dari kita memilih kebahagiaan itu mungkin berpandukan dari segi persekitaran dan apa yang kita rasa. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai bahagia itu satu pilihan, kerana anda boleh memilih bahagia itu. Anda boleh pilih nak banyak duit, anda boleh pilih tak nak banyak duit, dan anda juga boleh memilih girlfriend yang cantik dan juga yang biasa-biasa saja.
Okey, jom kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini merupakan perunding motivasi, pernah bersama dengan kami sebelum ini. Dipersilakan Encik Muhammad Fazli Abdul Manaf ataupun Abang F. Terima kasih Abang F. Sama-sama. Alright, dan seterusnya merupakan seorang penulis blog dikenali sebagai Syafiqah Hamdan. Selamat datang. Silakan duduk Syafiqah dan juga Abang F kita. Terima kasih kerana hadir bersama-sama dengan kami dalam Generasi Y. Ya, dan hari ini kita akan membincangkan mengenai bahagi itu satu pilihan. Tetapi sebelum itu, apa kata kita berkenalan dululah dengan Syafiqah dulu, boleh? Boleh. Sebab bila Syafiqah masuk tadi, saya nampak yang kat depan ni. Adakah itu membuat anda bahagia? Kan? Terpulang. Kan? Ladies first. Okey, jadi Syafiqah, mungkin boleh kenalkan diri anda, berasal dari mana, apakah blog anda? Okey, nama saya Nur Syafiqah binti Hamdan. Saya asal dari Kelantan. Blog saya pikapokpad.blogspot.com. Saya lulusan diploma ukur bahan. InsyaAllah saya akan sambung pengajian saya tak lama lagi. Sementara nak sambung ni, saya bekerja. Di samping tu saya ada buat bisnes kecil-kecilan, iaitu saya ada jual kek dan ada buat selendang saya sendiri. Kalau sahabat-sahabat nak tengok tu, boleh tengok dekat Facebook atau Twitter saya, Syafiqah Hamdan. Buat selendang sendiri ya? Hebat Memang hebat. Kek apa? Kek lapis? Kek coklat kek, carrot cake, cheesecake, biskut ke. Semua yang berkaitan dengan kek awak boleh buat Bagus. Untung saya berkahwin dengan Syafiqah. Sebab akan besar. Banyak makan kek. Okey, bagaimana pula dengan Abang F kita? Ada cerita terbaru mungkin? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan diri kan. Nama saya Muhammad Fazli Abdul Manaf, seorang penunding motivasi, terlibat dalam program-program motivasi dan dalam bidang motivasi ini terjun lebih kurang 15 tahun. Dan alhamdulillah hidup terus diteruskan dan apa yang penting saya berusaha, saya selalu menasihat diri saya, cubalah untuk memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Okey. Mungkin itu boleh membawa kebahagiaan kepada saya. Yes, cuba lagi. Jadi kalau kita sebut mengenai bahagia tadi, bagi Abang F sendiri, ya, pendapat ataupun mungkin ada idea tersendiri maksud bahagia. Terima kasih Abang M. Ya. Terima kasih Abang M. Okey. Pertamanya bila sebut tentang bahagia ni, sahabat-sahabat di luar sana dan sahabat-sahabat di studio ni, bahagia seperti mana yang disebut oleh Abang M sebentar tadi, ia sesuatu yang sangat subjektif. Berbeza. Mungkin gaya bahagia Abang M lainnya, gaya bahagia Abang F pun lain, Pika pun mungkin lain. Apa yang penting, bahagia itu sebenarnya datang daripada hati. Dan mungkin kita nampak seseorang itu bahagia, tapi pada hakikatnya mungkin dia juga tak bahagia. Tapi kadang-kadang kita nampak orang tu macam tak bahagia, tapi pada hakikatnya dia bahagia. Walau bagaimanapun, sedikit sebanyak, walaupun hati itu tersembunyi, bahagia atau tidak seseorang itu kadang-kadang kita boleh kesan melalui penampilan wajahnya. Okey. Penampilan wajah yang bahagia selalunya kita boleh samakan dengan mereka yang suka tersenyum. Mereka yang gembira. Jadi kalau kita tengok Pika, seorang yang suka senyum, ini bermakna dia bahagia dengan apa yang dilakukan. Adakah awak memang dari dulu lagi suka menulis blog dan juga buat kek serta selendang, itu yang dapat membahagikan awak? Okey, buat blog ni saya macam pada mulanya untuk suka-suka je, macam tak ada buat apa, itu sebab sebagai hobi. Yang kek tu pada mulanya memang saya suka makan je. Lepas tu asyik beli je, apa kata, kalau saya buat sendiri, sebab kek coklat, cheesecake, semua tu lah, itu yang saya suka makan. Okey. Jadi kalau anda dapat saksikan sekarang ini adalah blog Pika. Sebalik nama blog ini macam-macam yang dia tulis. Adakah awak setiap kali melakukan satu aktiviti, awak akan masukkan dalam blog awak? Ya, apa saya buat tu saya akan masukkan dalam blog. Kalau macam ada isu semasa tu pun saya akan masukkan juga dalam blog saya.
Okey, nampak? Tak lama lagi kita akan dapat saksikan entry seterusnya berkaitan dengan generasi Y. Tulis yang baik-baik tau. Kita orang-orang ni baik, penonton semua hebat-hebat. Semestinya. Kan. Okey. Bila sebut mengenai bahagia, ada yang kadang-kadang bertanya, macam mana kita nak dapat bahagia? Abang F, adakah bahagia itu akan datang serta-merta? Bahagia itu akan datang dari langit tanpa kita sedari. Duduk pun bahagia juga punya. Okey, terima kasih. Pada pandangan saya, bahagia ni kita kena cari sebenarnya. Bahagia ni kita kena cari, bahagia ni kita kena usahakan untuk dapat, dan ia tak akan datang bergolek. Dia tak akan datang dengan cara yang mudah. Yang paling penting selalu saya sebutkan dalam siaran-siaran kita sebelum ini, yang paling penting kita membentuk diri kita, membentuk hati kita ke arah kebahagiaan. Ada satu istilah yang selalu kita dengar dan selalu juga saya sebut, satu istilah qanaah. Satu istilah yang mana membentuk diri sendiri sentiasa cukup dengan apa yang ada. Bukan bermakna kata bermalas-malas. Alah, cukuplah, aku dah dapat macam ni, cukuplah buat apa banyak-banyak kan. Bukan maksudnya macam tu. Bagi contoh seorang macam Pika, seorang usahawan, bakal usahawan ataupun baru terjun dalam bidang usahawan, bukan bermakna kata setakat jual 3 kek satu hari, cukuplah. Bukan maksudnya macam tu. Tetapi setelah berusaha bersungguh-sungguh, setelah gunakan segala daya dan upaya, doa dan ikhtiar, akhirnya apa yang kita dapat, kita terima dengan hati yang redha, kita qanaah dengan apa yang kita dapat, insya-Allah itu akan membentuk ketenangan dalam diri, insya-Allah. Ketenangan, kebahagiaan kita mesti cari, dia tak akan datang dengan sendiri. Okey, jadi itu yang sekarang ni kita masih lagi mencari dan terus mencari. Macam Pika sendiri dulu bila kita tanya Pika, waktu Pika kecil-kecil dulu mungkin masa 15 tahun, apa yang membuatkan Pika bahagia? Pastinya jawapan tu ialah dapat keluar bersama kawan-kawan, dapat duit yang banyak. Jadi ada tak bila Pika dah sampai ke tahap itu, Pika rasa tak adalah bahagia sangat pun, kan? Lepas tu Pika nak buat sesuatu yang lain. Ada tak? Mungkin ada, kan. Kalau macam waktu umur 15 tahun tu, mungkin waktu remaja, so masa tu mungkin kawan-kawan, lepak semua itu memberikan kebahagiaan kepada kita. Waktu muda kan. Jadi bila dah dapat lepak-lepak dengan kawan tu, ada tak orang rasa macam buang masa lah? Kan? Ada juga lah kadang-kadang kalau terlalu lama. Kalau macam dah lama tak jumpa ke apa ke, itu lepak tu tak apalah. Okey, itu yang saya kata, bila kita nak suatu kebahagiaan dan bila kita dah dapat, adakah ianya betul-betul bahagia yang kita cari, Abang F? Itu yang kita bimbang. Itu yang kita bimbang. Kalau kita bimbang sangat-sangat kalau kebahagiaan itu sebenarnya satu fata morgana. Satu fata morgana sebenarnya, bukan satu kebahagiaan yang sebenar. Kita bimbang sebab kita takut kebahagiaan itu datang hanya seketika. Datang seketika dan pergi buat selama-lamanya. Itu yang paling kita takut. Jadi dalam soal kebahagiaan ini, kita kena cari kebahagiaan sebenar. Gunakan mata hati, gunakan kata hati, berpandukan ilmu yang kita dapat, berpandukan apa saja yang baik. Kita gunakan benda tersebut untuk cari kebahagiaan, dan kita kena jaga kebahagiaan tersebut. Hargai kebahagiaan tersebut. Ramai di kalangan kita ni dapat kebahagiaan, tak hargai kebahagiaan. Akhirnya kebahagiaan tersebut pergi dalam keadaan kita tak sedar. Betul. Nak dapat balik semula kebahagiaan tersebut bukan senang. Bukan senang. Okey. Jadi untuk anda kejap lagi kita akan sambung semula bagaimana untuk mengekalkan pula kebahagiaan itu. Dan anda juga yang berada di rumah yang sekarang ni memang tengah bahagia, hargailah kebahagiaan itu, kerana kejap lagi saya akan bacakan antara komen-komen rakan kita yang telah pun dihantarkan melalui Facebook. Terus setia bersama dengan kami dalam Generasi Y.
kasih kepada semua insan muda yang bersama dengan kami dalam Generasi Y. Okey, hari ini kita bersama dengan Abang F kita, bersama dengan Cik Pika ataupun Cik P, nama yang baru saja diberikan oleh Abang F. Kalau kita orang bergabung, memang nama semua jadi pendek. Okey, dan juga semua pelajar-pelajar UKL. UKL pun nak pendek juga? UKL. Okey, dan tadi soalan yang terakhir tadi mengenai pengorbanan tadi. Ada yang sampai sekarang tak dapat nak keluar daripada kesedihan apabila pengorbanan dia tu sebenarnya tidak berbaloi. Okey, terima kasih Abang M ya. Hakikat sebenarnya sahabat-sahabat, rakan-rakan, untuk diri saya sendiri juga ni saya bercakap. Hakikat sebenarnya kita sebagai manusia sebenarnya kita tak sempurna. Kita tak sempurna. Kita merasakan bahawa kita berkorban untuk orang lain. Pada hakikatnya kita tak sedar orang lain juga berkorban untuk kita. Itulah kehidupan. Sebagai manusia kita tak sempurna dan kita memerlukan orang lain untuk menyempurnakan kelemahan kita. Dalam masa yang sama kita juga melengkapkan kelemahan orang lain. Kehidupan saling berkait, saling memerlukan, saling melengkapi dan saling berkorban. Dalam soal pengorbanan ini, kita kena bersedia untuk berkorban. Kita sendiri bersedia untuk berkorban dengan orang lain, dan kita sedia juga untuk menerima pengorbanan orang lain untuk kita. Dan kalau saling kita berkorban, itu hakikat sebenarnya. Itu hakikat. Kalau masing-masing mementingkan diri sendiri, tak bersedia untuk mengorbankan, paling kurang korbankan ego diri sendiri, dunia takkan aman. Betul. Dunia takkan aman. Jadi untuk diri sendiri, untuk kita semua, sedialah berkorban untuk kebahagiaan bersama. Ya, berkorban apa saja. Okey, jadi untuk anda, sementara kejap lagi kita akan bersama dengan penonton kita yang akan mengajukan soalan. Apa kata untuk anda kita ada package khas mengenai I Am For You. Jom sama-sama kita saksikan. Baru-baru ini telah berlangsung program yang melibatkan belia, iaitu One Malaysia for Youth, I Am For You. Program tersebut telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, bertempat di Esplanade Kuala Lumpur City Centre, KLCC. Program yang bertujuan untuk menaikkan semangat kesukarelawan di kalangan belia ini telah dimeriahkan oleh lebih 50,000 pengunjung yang terdiri daripada belia pelbagai peringkat umur. Perdana Menteri menegaskan di dalam ucapannya bahawa pihak kerajaan telah meluluskan penubuhan dana sukarelawan Satu Malaysia yang berjumlah 100 juta ringgit. Dana tersebut merupakan penghargaan kepada sumbangan belia terhadap kemajuan negara. Apa yang menariknya di dalam program tersebut, Perdana Menteri mahu mewujudkan stesen radio I Am For You yang berteraskan minat belia bagi membolehkan golongan tersebut mengetengahkan bakat masing-masing. Beginilah suasananya di sepanjang program tersebut berlangsung. Melalui program tersebut, secara tidak langsung dapat merealisasikan hasrat kerajaan dalam mencetuskan gelombang media massa di kalangan belia. Selain itu juga, Perdana Menteri turut mengisytiharkan tahun 2013 sebagai tahun sukarelawan Malaysia bagi melahirkan lebih ramai ikon belia dalam bidang sukarelawan negara. Program tersebut turut dimeriahkan oleh ikon belia yang tidak asing lagi, iaitu Muhammad Zarif Afandi. Zarif merupakan antara warga orang kelainan upaya yang aktif dalam membantu masyarakat. Kegiatannya itu secara tidak langsung dapat melahirkan lebih ramai ikon sepertinya di masa akan datang. Saya dengan kehidupan saya sekarang ni, dengan apa yang saya lakukan, memang kita ada membuat keputusan. Keputusan kita adalah untuk membantu golongan muda dengan memberi mereka inspirasi. Cara saya membuat ini adalah hanya dengan menjadi saya saja. Semoga penganjuran program seperti ini dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus mengangkat belia Malaysia ke martabat yang lebih gemilang. Sehingga bertemu lagi di program seumpama ini di masa akan datang. Kembali kepada Muaz di studio. Itu dia kemeriahan I Am For You, khas untuk anda remaja di luar sana. Hari ini kita bersama dengan penonton kita. Silakan, siapa namanya? Nama Wan Muhammad Nazirul Muiz bin Wan Muhammad. Dari Universiti Kuala Lumpur, MIIT. Okey, panggil Muiz Panggil Wan Is pun boleh, Muiz pun boleh. Dekat nama kita sama. Muaz Muiz. Alright, I rasa bahagia.
Okey. Jadi bagaimana dengan soalannya? Silakan. Untuk soalan, apakah cara yang paling tepat untuk kita bahagia? Maknanya di sini, untuk bahagia adakah kita perlu aset lain seperti macam setengah rakan-rakan cakap tadi, keuangan, duit. Tapi duit tak kekal lama kan. So mungkin bahagia itu sekejap saja. So di sini cara yang paling tepat untuk bahagia, sama ada perlukan aset luar ataupun kita punya kontrol akal dan hati kita. Tu soalan. Bagus. Soalan yang bagus untuk rakan kita ni kepada tamu kita. Alright. Okey, seterusnya. Siapa namanya? Saya Norami Nisa binti Sukilan. Saya daripada Universiti Kuala Lumpur. Okey. Saya ingin menunjukkan soalan. Bagaimana kita mengubati hati kita apabila kita mengorbankan suatu kebahagiaan? Wow. Hati terluka ke? Baik cerita dengan abang. Siapa yang lukakan hati kau ni, dik? Ramai. Ramai. Hai, sampai hati. Yang sebelah ni bukan, mungkin yang belakang kot. Okey. Terima kasih. Okey. Seterusnya, yang terakhir. Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Ismail bin Syarudin daripada Universiti Kuala Lumpur MIT. Saya ingin mengajukan soalan. Pada zaman globalisasi, kebanyakan remaja menyalahkan erti kebahagiaan sehingga memusnahkan diri mereka sendiri. Apakah pandangan Abang F terhadap masalah yang kian dihadapi oleh remaja masa kini? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Memusnahkan diri sendiri. Alright. Dan saya rasa tadi mengenai pengorbanan yang terluka tadi Abang F dah jawab sikit betul. Apa yang patut dia lakukan. Terima kasih kepada soalan awak tadi. Dan kita jawab kepada soalan yang pertama tadi. Tepat. Okey, apa yang sebenarnya tepat? Adakah dengan mempunyai wang yang berjuta-juta anda bahagia? Ataupun anda mempunyai rumah yang besar, hati yang kecil, anda bahagia? Kan? Abang F kena jawab ke ni? Abang F jawab ke? Abang F jawab, silakan. Okey, terima kasih kepada, apa nama abang tadi? Tak, abang awak, apa nama? Sabar, tak dapat. Tenang. Bertenang itu kebahagiaan tau. Cara yang paling tepat untuk mencari kebahagiaan, adakah perlu kita cari aset luar atau apa sekalipun? Okey. Saya letak kembali, kebahagiaan itu terletaknya pada hati. Okey, saya bagi perbandingan ya. Ada orang cakap, ada orang yang kaya bahagia. Ada juga orang yang miskin bahagia. Kalau anda diberi pilihan, anda pilih mana? Dia kaya dan dia bahagia. Yang ni seorang ni, B ni, dia miskin tapi dia bahagia. Kalau anda ada pilih yang mana? Kaya dan bahagialah. Jadi dalam soal ini yang penting pertama, pastikan apa yang kita buat, kita bahagia, hati kita bahagia. Tapi dalam masa yang sama, kita cuba untuk tingkatkan keupayaan, kemampuan diri, pencapaian diri, supaya satu hari nanti bukan sekadar kita bahagiakan diri kita, tapi dalam masa yang sama kita mampu untuk membahagiakan orang lain. Okey. Jadi perlu kedua-duanya, aset pun perlu, hati pun perlu, segala-galanya perlu. Garapkan dia dengan cara yang terbaik. Itu antara resipi yang terbaru yang dikongsikan oleh Abang F. Ya, bukan masak tetapi resipi untuk bahagia. Letak bawang sikit tau. Okey, Pika, apa pendapat awak sendirilah bagaimana agaknya seseorang remaja yang nak menghancurkan kebahagiaan mereka sendiri. Rakan kita tadi kan tak suka lah bahagia kan, dia nak menghancurkan kebahagiaan itu. Pendapat awak sendiri? Sebenarnya kalau kita dah rasa nikmat bahagia tu, kenapa kita nak kena hancurkan? Macam kita perlu bersyukur sebab bukan semua orang boleh rasa bahagia tu. So bagi saya, janganlah macam nak menghancurkan kebahagiaan tu, nak mencari-cari, nak buat benda yang bukan-bukan semata-mata tak naklah sebahagia tu. Cuma bersyukurlah dengan kebahagiaan tu. Bukan semua orang dapat rasa bahagia. Ada yang masih mencari lagi. Tapi tak jumpa kan bahagia tu. Dan cerita mengenai tak boleh tengok orang lain bahagia, Abang F, betul juga. Kadang-kadang ada setengah daripada kita ni tak boleh tengok orang lain bahagia. Tengok orang lain bahagia je dia marah. Kerana dia kata kalau dia marah, dia hancurkan orang tu, dia akan bahagia. Macam tu pula. Susah tu. Itu penyakit hati. Itu penyakit tu. Penyakit hati yang wajib diubati. Salah satunya kena dekatkan diri pada Tuhan, letakkan diri kepada agama, letakkan bahawa kita ni hamba Allah dan setiap apa yang kita buat pasti akan dibalas oleh Allah. Pasti. Kalau tak dibalas di dunia, pasti di akhirat nanti akan dibalas. Dan kita kena terima hakikat juga,
kalau dalam hati kita ada rasa seronok dengan kehancuran orang lain, dengan rosaknya orang lain, dengan hilangnya kehidupan orang lain, ataupun kita rasa seronok bila tengok orang lain menderita, kalau kita rasa itu yang kita macam cakap contoh dalam kehidupan ni lah, dia tengok orang tu kaya, dia seronok kalau orang tu boleh jatuh miskin. Betul. Orang yang macam ini dia ada satu penyakit hati yang wajib dia ubati. Sebab kita bimbang ada satu amaran daripada Allah, maksud dalam Al-Quran kan, dalam hatinya ada penyakit, aku akan tambahkan lagi penyakit dalam hatinya supaya dia makin bertambah sesat dan sesat. Itu yang kita bimbang. Sebab kita bimbang kalau kita ada penyakit hati tersebut, kalau kita tak berusaha untuk ubati penyakit hati tersebut, Allah makin benci pada kita, Tuhan makin benci pada kita, hidup kita makin jauh. Akhirnya kebahagiaan yang kita rasa seolah-olah bahagia dengan tengok kerosakan orang lain, pada hakikatnya sebenarnya kita menghancurkan diri kita sendiri. Okey. Jadi kita kalau dah mula nak ke arah itu, cuba elakkan. Kadang-kadang kita ni tak perasan, kita suka tengok orang tu jatuh kan. Dan sepatutnya kebahagiaan ataupun kejayaan orang lain tu kita ambil sebagai penyuntik semangat kita. Betul. Dia berjaya, kita pun nak berjaya. Betul. Bukan dia berjaya kita nak jatuh dengan dia. Contoh, tengok Abang M handsome kan. Abang F pun handsome juga. Saya tengok macam Abang F berjaya, saya pun nak berjaya juga. Ya, terima kasih tau. Sama tau. Okey, kita ada rakan kita di Facebook. Antara yang menghantarkan komennya, okey, kita ada Azwan Hafifi. Bahagia mendapat keredaan dari Allah lebih penting. Nescaya kita akan bahagia dalam semua bidang selepas itu. Salam Syawal katanya kepada KRU. KRU pula. Kru Channel 5. KRU. Okey, Adilah pula. Kebahagiaan sangat penting untuk kehidupan dan kebahagiaan adalah nilai Y sangat berharga. Duit tidak boleh membeli kebahagiaan. Betul ke Abang F? Duit tak boleh memberi kebahagiaan? Ada satu duit yang boleh beli kebahagiaan. Duit. D doa, U usaha, I iltizam, T tawakal. Duit. Alright. Jadi anda kena cari duit itu. Bukan duit yang banyak dalam poket. Ya, betul. Kan? Okey, dan selain daripada itu juga kalau kita tengok tadi dalam keluarga pula, kita nak cari kebahagiaan dalam keluarga ni. Kadang-kadang kita pun pelik. Kita tengok dia mempunyai hati yang baik, tapi keluarga dia tak bahagia. Kan, kita tengok dalam keluarga kita, mak bapak kita hati baik, mak baik, abang baik, tapi kita tengok keluarga dia tak berapa nak bahagia sangat. Sebenarnya apa kelemahan yang ada dalam keluarga dia pada pandangan Abang F? Okey, terima kasih. Dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagia lah kan, dalam bentuk keluarga bahagia ni, dia sebenarnya saling melengkapi. Saling melengkapi. Suami dengan peranan sebagai seorang suaminya, isteri sebagai peranan seorang isterinya, anak-anak memainkan peranan sebagai seorang anaknya. Okey, suami juga dalam masa yang sama sebagai seorang ayah, isteri dalam masa yang sama sebagai seorang ibu. Dia mesti saling melengkapi antara satu sama lain. Okey, kalaulah si suami itu mempunyai kelemahan, si isteri kena menampung kelemahan tersebut. Kalaulah isteri ada kelemahan, si suami menampung kelemahan tersebut. Kalaulah anak-anak yang di bawah tanggungjawab kita sebagai suami dan isteri dan juga ibu dan juga ayah kepada anak-anak tersebut, kita saling melengkapi kelemahan anak tersebut. Dan binalah dengan kasih sayang sebenarnya. Binalah dengan kasih sayang. Dan ibu-ibu, ayah-ayah dekat luar sana, saya rasa masa dunia sekarang untuk mendidik anak-anak dengan cara autokrasi dah berlalu. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, didiklah anak-anak dengan kasih sayang, didiklah anak-anak dengan kasih sayang, tapi dalam masa yang sama tegas itu perlu. Tegas bukan bermakna garang. Tegas bukan bermakna garang. Kasih sayang bukan bermakna lepas tangan. Terima kasih. Okey. Kan, dah bagi-bagi. Terima kasih. Kan, Tika, macam mana dengan keluarga awak? Ya, mungkin boleh ambil contoh sikit je. Ibu awak, saya tengok menemani awak kan. Adakah awak rapat dengan ibu awak sebenarnya? Ya, saya rapat sebenarnya saya rapat dua-dua. Dengan ayah, dengan Umi. So sebabnya macam kalau abah ni lebih kepada macam benda yang macam pelajaran, semua saya akan lebih kepada saya akan tanya abah. Kalau macam nak perasaan ke apa ke semua tu dengan Umi lah. Okey, kita dah tahu dah yang mana satu yang patut kita tackle dulu. Betul. Alright. Ayah ke Umi? Alright. Bukan kita, Abang M. Bukan saya, dorang. Cik tolak tu kan. Okey, untuk anda kejap lagi kita akan kembali semula untuk mencari kesimpulan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Terus setia bersama dengan kami dalam Generasi Y.
Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami hingga waktu ini dan sedikit sebanyak boleh membuatkan anda bahagia. Kami rasa sangat gembira di sini ya. Kerana kami dapat merasakan seperti keluarga di sini. Betul. Kita rasa bahagia, selesa apabila membincangkan mengenai topik ini dan mungkin kadang-kadang bila kita sentuh mengenai kebahagiaan, pernah tak Pika awak mungkinlah sebab awak nak tengok ataupun awak menasihatkan kawan-kawan awak mengenai contohnya dia bahagia dengan diri dia. Tapi awak rasa tak sesuai kebahagiaan dia. Contohnya badan dia terlampau besar sangat. Jadi sukar untuk nak buat apa-apa. Bila awak cakap, saya rasa awak patut kurangkan sikit lah kan. Sebab kesian awak nak cek baju pun susah. Biarlah saya bahagia apa. Kan, boyfriend saya pun sayang saya. Jadi kita sebagai kawan yang kadang-kadang tak nak tengok diorang susah sebenarnya. Kita ni mempunyai hati yang baik kan. Pernah tak Pika? Selain daripada besar tu, ada contoh-contoh lain lagi. Pernah tak awak memberikan, mungkin nasihat lah, kongsikan pendapat kan? Mungkin ada macam apa dia buat sesuatu yang dia rasa baik untuk dia. Sebenarnya bila dipandang pada pandangan mata orang ni tak elok. Betul. Bila kita cakap tu rasanya dia macam kata dia bahagia macam tu, dia elok macam tu, dia sesuai. So saya cuma boleh bagi nasihat je kat dia kan. Kalau terpulang pada dia, dia nak buat ke, dia tak nak ke, sekurang-kurangnya kita datang jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang kawan. Okey, jadi kita ambil satu lagi contoh, fashion. Fashion adalah antara benda yang paling subjektif. Sebab pandangan dia cantik, okey je pakai macam ni. Tapi kalau seorang yang pandai dalam fashion, saya rasa tak sesuai. Anting-anting ni pakai dengan tudung ni pakai dengan baju ni, kan susah kan. Perempuan ni kadang-kadang nak melilit sana, melilit sini, terjerat leher tu. Jadi susah juga. Pernah tak awak mungkin ada pengalaman ataupun ilmu sikit mengenai fashion ni? Pernah tak awak membantu rakan-rakan awak yang memerlukan? Saya adalah bagi macam nasihat macam dari segi pemakaian ke, dari segi apa aksesori yang perlu dia orang pakai ke, tak selain tu macam warna ke, saya ada bagi jugalah. Dan diorang terima sebenarnya? Diorang terima, ada yang tak. So saya tak ada kecil hati ke apa, sebab itu sebenarnya terpulang. Sekurang-kurangnya kita dah jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang kawan, tegur ke apa ke. Okey, jadi itulah dia di antara ceritanya fashion. Saya bahagia dengan apa yang saya pakai. Selalu cakap macam tu. Seseorang itu yang akan melakukan sesuatu perkara ataupun pekerjaan mereka apabila mereka selesa dengan apa yang mereka pakai dan akan memberikan mereka keyakinan untuk menjalani hari-harinya. Betul tak bang? Betul. Kan? Jadi kalau dah pakai cantik, kita yakin, kita bahagia, barulah jumpa bos. Cuma anda pakai baju besar. Kan macam malu nak jumpa bos baju tak gosok kan? Betul. Kan? Okey, jadi secara kesimpulannya kita terlampau menyentuh dari pelbagai aspek, tapi kita tak dapat nak sentuh secara keseluruhannya. Betul. Cuma ini antara perkara-perkara yang sering dilakukan oleh anda kan. Jadi kebahagiaan yang kita kecapi itu nak kekalkannya dan nak sampai ke tahap itu, mungkin abang ada lagi yang ingin dikongsikan kepada rakan-rakan kita. Okay, baik. Bagi saya sebagai apa yang penting lah, apa yang penting dalam kehidupan kita ni, kita kena sedar bahawa kita tak akan habis di sini. Itu satu persoalan yang sangat-sangat penting bagi saya, bagi kami, bagi kita. Kita tak habis di sini sebenarnya. Kita akan sambung dalam satu kehidupan yang kekal abadi. Dalam soal ini, dalam soal kita meletakkan kebahagiaan kita cari, okey, di dunia kita wajib mencari kebahagiaan. Di dunia ni, kehidupan dunia ni, kita wajib mencari kebahagiaan kerana dunia sebagai satu jambatan ke akhirat. Apa yang paling penting? Apa yang paling penting bermula dari sekarang, kita semua termasuk diri saya, kita meneroka usaha, mencari usaha, berusaha ke arah kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Dan satu kriteria utama yang saya nak sebut lagi, satu kriteria utama yang akan diterima oleh Allah SWT di akhirat nanti untuk menilai seorang hamba tersebut di mana tempat yang selayaknya untuk dia, ialah hati. Dan hati ini, macam mana bentuknya sekalipun, macam mana karakternya sekalipun, macam mana sifatnya sekalipun, dia tetap akan terpancar di luar. Jadi sama-sama kita jaga, moga-moga Tuhan memberkati kehidupan kita dan kita akan capai kebahagiaan yang kekal abadi di sana nanti. Okey, dan silakan Pika, kepada semua penonton-penonton kita ya, setelah kita berbincang ni, sesuatu pengalaman yang baru untuk Pika juga sebenarnya. Kali pertama bersama-sama dengan kami. Mungkin ada yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton-penonton, silakan. Okay, berdasarkan macam topik yang kita bincangkan hari ni lah, bahagia. Sebenarnya semua orang berhak untuk bahagia.
tak ada siapa pun yang tak nak bahagia kan kat dunia ni. Macam apa? Kita kena cari dengan cara yang baik. Jangan kita nak hancurkan kebahagiaan orang semata-mata nak puaskan hati kita je, itu tak boleh. Tapi dalam masa kita mengejar kebahagiaan di dunia ni, jangan lupa untuk kita cari kebahagiaan di sana juga. Sebab itu lebih kekal abadi. Terima kasih kepada Pika dan juga Encik Muhammad Fazli Abdul Manaf yang merupakan tetamu kita pada hari ini, membincangkan topik mengenai bahagia itu satu pilihan. Dan juga semua penonton-penonton kami yang merupakan pelajar dari UniKL MIIT. Terima kasih kerana anda juga turut sporting hari ini untuk bersama-sama dengan kami. Harap-harapnya anda semua bahagia tak? Bahagia. Sekejap, saya dapat dengar suara dia. Muka bahagia. Muka bahagia. Sebab dari hati nampak akan keluar dari mukanya. Senyum nampak semua bahagia. Tapi pesanan senyum tak perlu kata apa-apa. Senyum je. Jadi secara keseluruhannya, apabila kita dapat mencapai satu kebahagiaan itu, saya rasa untuk anda sentiasa mensyukuri dengan apa yang kita ada. Ingat, bukan duit segala-galanya dan bukan rumah besar, kereta yang mewah, mempunyai sahabat-sahabat yang ramai itu yang akan buatkan anda bahagia. Tetapi bahagia itu akan datang sekiranya anda ikhlas dan anda sentiasa bersyukur dan anda tahu menilai baik budi sesuatu perkara. Jadi kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan sudah semestinya dalam Generasi Y. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang di hariku, tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia, ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung. Ku bahagia dalam hidup ini, harungi semua cerita indahku, saat-saat remaja yang terindah, tapi tak terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku, kasihku, agar ku bahagia. Dengan cinta dan cinta yang terindah, masa muda yang tak pernah kau mendung. Ku bahagia dalam hidup ini, harungi semua cerita indahku, saat-saat remaja yang terindah, tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku, kasihku, agar ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cinta yang terindah, masa muda yang tak pernah kau mendung. Ku